Isu yang dibawa oleh pelbagai calon menarik minat saya untuk mendapatkan reaksi calon yang menawarkan diri untuk Pelan Negeri Johor. Salah seorangnya, seorang aktivis kemanusiaan berada di lampangan dalam pelbagai isu kemanusiaan sama ada bencana alam, memperdaya masyarakat untuk berdaya tahan, untuk membangunkan masyarakat yang ketinggalan dalam pelbagai aspek sosioekonomi. Dan seorang yang saya maksudkan ini ialah Cik Muhammad Noor Sulaiman. Cik Muhammad Noor lama juga saya pernah berjumpa dengan beliau beberapa tahun yang lalu. Seorang aktivis Mercy Malaysia dan hari ini menawarkan diri sebagai calon untuk parti warisan di Dun Mahkota di Keluang ini untuk N29. Cik Muhammad Noor, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Dah masuk seminggu ni, bagaimana kempen berjalan? Kita dah pick up the pace. Mula-mula tu ada bukanlah kita perlahan, tapi kita masa tu masih mengatur langkah kami kan. Tapi masuk hari kedua tu kita dah berjalan lah. Oleh kerana kita ada beberapa pasukan yang berjalan di Keluang ni. Ya. Jadi kita dapat menyasarkan tiga kelompok utama lah, iaitu penghuni Melayu, penghuni Cina dan penghuni India lah kan. Jadi masing-masing berjalan serentak lah kan. Jadi di bilik gerakan utama kami dan di bilik operasi kami pun kami sentiasa memantau lah keadaan macam mana. Di Dun N29 Mahkota ni masyarakat dia bertumpu dekat tengah-tengah, dan ada satu lagi masyarakat adalah di suburban lah yang duduk keliling tu. Jadi dia punya approach tu ada berbeza-beza sikit. Pelbagai lah. Ya, pelbagai. Ya. Jadi dan saya tengok pun dekat Keluang ni isu dia pun tak berapa, isu dia adalah isu tempatan. Very localized issue. So benda-benda macam ini kita kena go deep ground and tanya orang satu-satu kan. Jadi boleh jadi macam masyarakat dekat bandar, dekat Pangsa ni dia punya cara dia punya isu lain. Yang dekat kampung lain kan, betul. Jadi kita kena betul-betul tanya kan. Ya. Adakah itu satu kelebihan kepada Cik Muhammad Noor sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan juga sukarelawan sebelum ini? Jadi kita buat tu secara yang sistematik. Dia tak boleh pukul rata, dia tidak boleh generalize. Kerana setiap segmen masyarakat tu, macam Cik Muhammad Noor cakap tadi, ada keperluan masing-masing. Adakah itu satu kelebihan kepada Cik Muhammad Noor dan mudah adaptasi dengan kempen politik hari ini? Memang di banyak benda yang saya belajar daripada Mercy Malaysia saya guna pakai sekarang di sini. Macam assessment tu pada kami adalah memang tiap-tiap hari daily basis kita tengok bagaimana keperluan masyarakat setempat tu dia lagi menjurus kepada keperluan kawasan, bukan dia keperluan am. Tapi dalam keperluan am tu rasa saya kita boleh tengoklah ada common factor lah, ada common denominator lah kan. Seperti ekonomi katakan. Kalau you tengok Bandar Keluang ni banyak menjurus kepada SME lah. Ya, SME. Banyak kedai-kedai buka kan. Dan satu lagi macam kita tengok Keluang ni kalau sepintas lalu you tengok Keluang ni kata Keluang ni macam dia adalah satu bandar yang di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah Johor. Kan? Kebanyakan bandar di Johor ni semua di tepi-tepi, di pinggir-pinggir pantai. Ya, pantai kan? Even Pontian pun dekat tepi pantai begitulah. Tapi Keluang ni tengah-tengah. Macam Keluang dengan Segamat tengah-tengah. Jadi tapi uniknya Keluang ni dia ada resources yang lain. Dia ada kereta api yang berhenti sini, dan dia ada Gunung Lambak, dia ada berbagai. Jadi oleh kerana kalau you masuk Keluang, you tengok hotel kat Keluang ni je you dah tahu macam mana keadaan Keluang ni. Jadi Keluang ni pada saya, mula-mula saya datang ni saya tengok dia jadi hub untuk banyak pelancong datang dan juga orang Johor sini datang Keluang. So pada saya post COVID punya environment ni kita kena fikirkan secara pantas macam mana kita nak bantu orang ni untuk build back better lah, nak naik secepat mungkin macam itu. Okey, Cik Muhammad Noor. Cik Muhammad Noor seorang yang dikenali dengan keluarga yang established di Johor. Latar belakang keluarga tu dihormatilah Cik Muhammad Noor. Tapi Cik Muhammad Noor membawa laluan yang berbeza, tidak menceburkan diri dalam politik dari awal. Tetapi kenapa 2022 ni ambil keputusan
untuk menawarkan diri kepada masyarakat di Keluang ini sebagai calon warisan? Memang betul lah. Bila pada umur 61 ni, saya membuat satu keputusan yang amat besar pada dalam hidup saya. Satu perubahan yang besar, very big, a giant step pada saya. Ya. The risk are there, tetapi bila saya tengok masa depan untuk negara dan negeri sebenarnya, especially kan, pada saya kita kena buat perubahan. Bila kita mampu, kita diberi laluan dan peluang untuk buat sedikit perubahan tu. Kalau boleh, kalau kita mampu, kita buat perubahan tu. Besides, I think saya kalau nak berbakti pada masyarakat tu, saya fikir kalau saya mampu membuat bakti tu lagi dengan dari segi impact yang lagi besar, tetapi impact tu besar tetapi lagi menjurus kepada satu komuniti tu, rasa saya patut masuk. Mengapa tidak? Ya, why not kan? Saya lagi dulu memang saya fikirkan kalau saya nak buat sesuatu tu, biarlah manfaat dia banyaklah orang dapat manfaat tu dan kita boleh bantu kan. Memang kalau nak, rasa saya dengan ilmu yang saya ada ni, saya boleh sedikit ni membantu masyarakat kan, untuk dalam berbagai-bagai bidang yang kita tengok kan. Dan rasa saya I think as a humanitarian practitioner ni, saya memang rasa terpanggil lah. Saya kata I have to do this now kan. Kalau tidak nanti saya tertanya-tanya kan, dengan ilmu yang saya ada ni, apa lagi yang saya boleh buat. Rasa saya arwah bapa saya dah berbakti begitu banyak dekat negeri Johor ni. So jadi rasa saya, this is at least one part that I can do kan, to give back to whatever he has done To the community. to the community. Cik Mano, dalam banyak-banyak platform ni, ramai juga bertanya-tanya. Johor ni terkenal dengan kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Dan juga parti-parti yang besar juga di Semenanjung, ada PKR, ada Amanah, ada Bersatu yang menawarkan diri sejak beberapa dekad lalu di Johor ni. Tetapi pertama kali di Johor juga untuk 2022 ni warisan muncul. Warisan parti dari Sabah. Tetapi kenapa Cik Mano memilih warisan? Itu nak tanya juga. Very good question. Teras parti warisan ni adalah unity, perpaduan. Perpaduan ni dalam rakyat Johor, untuk warga negeri Johor ni tak asing lagi. Ya, dah lama dah. Almarhum Sultan Abu Bakar, bila dia nak tubuh kerajaan negeri Johor ni 1895, itu benda tu dah diwakilkan dalam rang undang-undang tubuh negara perlembagaan Johor tu, muafakat membawa berkat tu, daripada peribahasa tu lah kan. Kalau muafakat tu tak bermakna unity tu, what else? Yeah. So because of that, I said, because it was like macam you bila you tengok tu perkataan unity tu, you tahu lah kan. Jadi rasa saya memang orang kata regu dan padan lah, is there, it's right in front of your eyes. So I said okay lah, this is it, boleh buat. Dan rasa saya parti ni tidak ada terpalit dengan apa-apa isu clean kan. So yes, fresh. So yes kan, we would be able to give a new choice untuk orang-orang negeri Johor untuk memilih dengan bijaknya kan. Rasa saya memanglah orang kata banyak parti nak bertanding tu, tapi apabila kita menawarkan satu parti yang baru, yang bersih kan, yang tidak terpalit dengan apa-apa isu, rasa saya, dan dengan barisan yang rasa saya yang kukuh kan, rasa saya boleh, we can be the game changers, insya-Allah. Cik Mano percaya perpaduan muafakat pelbagai kaum inilah masa depan Malaysia? Ya. Kalau kita negara ni, kalau kita nak survive kan,
No, kita kena bersatu, all race must come together and think as one. If not, kalau kita ni so divided, habis kita, hancur. Kita tak boleh lagi macam ni. Apa, negara yang kukuh ni berpandukan pada leadership, tapi rakyat tu menentukan. Kalau kita ni sama-sama sendiri, sama rakyat, bertelagah sama sendiri, you are being very very so divided kan. Ada rasa saya tak elok lah kan. Salah satu benda kan. Ni saya ingat satu perkara yang berlaku kan. Yang saya fikirlah. Dulu saya jumpa kawan saya. Mula-mula saya jumpa dia lah. Dia ni orang Mexico. Mexican. So saya tanya dia. Dia kata, what's your name? Dia kata, my name is Alfred. Where are you from? Dia kata, dia kata, I'm from Mexico. Dia kata. So saya tengok dia, muka dia macam orang putih. Jadi saya cakap dengan dia, you don't look like a Mexican. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia cakap, how does a Mexican look like? Dia kata, I know what you're thinking. So you know lah apa typical. That typical yang orang perception tu lah, yang macam mana dia pakai tu kan. It was really funny actually, kita tahu. Bila tarik balik kemari, kalau saya berada di luar negara, orang tanya saya kan, where are you from? I say, I'm a Malaysian. Kalau orang tanya you, akan kata, you don't look like a Malaysian. You tanya balik, how does a Malaysian look like? This is very dangerous. Kalau kita tak careful, orang akan persepsi kita sebagai bangsa yang macam mana. Adakah itu juga yang Cik Manu rasa inilah yang patut kita kongsikan dengan generasi muda hari ini, yang melihat Malaysia ini level playing field. Di sinilah mereka lahir. Mereka bukan lahir di India lagi dah. Mereka bukan lahir di pedalaman China. Mereka sudah ada pendidikan rendah, menengah dan juga tertiary di Malaysia. Tetapi apabila bercerita tentang politik, kita asyik membandingkan. Kalau kita orang Melayu, inilah tanah air kita. Kat mana lagi? Tapi orang sebelah sana pula, mereka boleh pulang ke negara asal mereka. Adakah begitu nak kita wariskan? Ini warisan nak kita wariskan naratif ini kepada generasi muda. Kita tak boleh buat begitu, because we are seeing this happening across the globe, the other side. Across the other side, you can see. And walaupun orang tu dah maju, orang tu dah memegang jawatan sebagai mayor, orang boleh cakap dengan dia kan, go back to your country. Padahal orang tu mayor bandar tu kan. This is crazy. Dia tak elok kan. Jadi dekat negara kita ni, kalau lah orang kata race based politics tu perlu kan. Kalau lah orang kata itu dulu. Sekarang ni tak boleh. We do this, we are going kita akan terkejut. Kalau saya kata backward, kita akan terkejut, kita akan musnah. Pasal apa? Kita ni adalah satu negara yang membangun, yang rasa saya dicemburui oleh banyak negara. Bukan saja di serantau ni, tapi all over the world. Dengan cara kita bergerak pantas dengan apa kan. Jadi kalau kita buat macam itu, mestilah ada orang ni envy ni, dia akan tengok kelemahan kita. Dan negara-negara lain ni bila dia nak maju, dia akan menggunakan kelemahan kita ni untuk naikkan dia punya kekuatan dia. Padahal kita ni dah way ahead of them. So we cannot do this anymore. So agak rasa saya rakyat ni dah kena fokus, kena tengok satu jalan. Macam mana? Kita juga sentiasa dimomokkan. Kita perlu pilih satu parti yang berpengalaman. Kita perlu pilih orang yang sudah biasa mentadbir negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tetapi kalau kita lihat politik yang matang, yang dinamik di negara maju demokrasi, pertukaran kerajaan itu biasa. Kerana rakyat berhak memilih polisi yang terbaik untuk mereka. Dan yang lain itu berjalan ikut saluran-saluran demokrasi. Pentadbiran awam akan berjalan. Betul. Projek-projek akan berjalan. Tetapi kita di sini, kalau anda pilih parti warisan misalnya, anda tidak akan ada projek sebegini.
projek ini akan dihentikan. Bagaimana Cik Mano melihat pandangan-pandangan, terutama di kalangan pemilih kita juga? Oh, kita head up lah, dah bagi peluang pula, dah mereka juga tak perform, kita kembali kepada yang lama. Jadi ada stigma yang satu pihak je yang boleh menjalankan polisi dan boleh jadi kerajaan. Rasa saya benda ni dah tertanam dalam minda, pasal kita benda ni actually adalah satu natural cause lah orang katakan. Tapi bila dah ada perubahan, bila perubahan tu dah menjadi, dan masa tu lah untuk kita menanamkan satu minda yang baru. Okey, fine. Tapi kita jangan lupa dalam Malaysia ni we have politicians running the country, but at the same time kita ada civil service. Civil service ni is impartial. By right it's impartial. Okay. So kita beranggapan bahawa civil service ni impartial. Jadi trust the civil service to run the country. So jangan takutlah. Kan? Jadi orang kata menteri ni dia tak ada pengalaman langsung nak mentadbir kan. Habis yang kementerian tu untuk apa? Dia ada DG dia sendiri. DG tu akan dia ada KSU dia. Dia akan nasihatlah menteri ni. Dan these are the people who runs the country, the actual people, the jentera negara ni kan. They know what's in and out. Kita datang ni pasal kita ni kalau macam tempat lain overseas ni dia kata we are the lawmakers. So kita ni mengubah agaknya bila Cik Mano kita nak bergerak ke arah itu. Kalau di UK ada Tory, ada Labour, ada Lib Dem, mereka berebut dengan polisi dan rakyat mereka faham. Kalau tak perform, kita tukar. Dan memang biasa pertukaran itu berlaku. Saya berdapat macam itulah. Tapi this is just one opinion. Kan, saya punya opinion mana exposure saya lain. Tapi awal bapa saya selalu cakap dengan saya, dia kata civil service ni must be independent, must be neutral. Must be neutral kan. Dan kita ni di sini adalah untuk bekerja untuk rakyat, untuk buat kerja, serve the people, make sure orang rakyat. Tapi the policy makers ni they are the ones yang mencorak negara ni, mencorak negeri ni, dia yang So jadi kalau apa yang saya belajar dulu ni, kadang-kadang macam dulu di Malaysia saya kata salah satu benda yang penting yang kita adalah fill in the gaps. Apabila kita nak buat tu legislasi pun we fill in the gap. So if we can manage to fill in the gap sebagai seorang wakil rakyat di DUN N29 ni, kalau saya dapat fill in the gap between rakyat dan LGU dekat sini dengan local government unit ni, rasa saya setengah kerja saya tu dah. Walaupun you sebagai pembangkang dan sebagainya, walaupun seorang tunggal di DUN misalnya, tak ada masalah. Saya rasa itu. Okey, Cik Mano, dengan kekuatan Cik Mano ini, apa tawaran Cik Mano untuk mahkota? Saya tengok DUN mahkota ni dia isu klasik lah. Dia ada isu, dia ada bandar dan dia luar bandar lah. Macam semalam saya tengok hujan lebat, tempat kawasan yang selalu banjir tu lah, Kampung Bentong. Dan ada satu taman pun semalam tu memang air naik lah. Tapi yang Kampung Bentong tu air naik tu pasal orang dah biasa, jadi dia lain sikit lah. Tapi bila air naik dekat taman tu, I think the last time dia kata was about 6 tahun lepas, 10 tahun lepas lah. Jadi bila dia orang kena tu mengejut sikit. Tapi flash flood ni air naik cepat, dah keluar cepat, 1 jam dah ada. Tapi banyaklah you tengok rosak lah satu rosak rumah kan. Sampai bila kan? Sampai bila. Jadi saya tengok approach tu kena ada dua lah. Pertama, kalau kita nak tengok untuk mitigation tu, kita kena tengok saliran lah. Kenapa air tu water level tu lagi banyak. Memang sekarang ni isu yang utama dalam bencana adalah climate change. Ya, climate change. Itu memang tak boleh nak buat apa. Kita kena adapt, mitigate. Kita kena adapt dan mitigate lah. Jadi sekarang so macam mana nak mitigate? Jadi mitigate ni kalau from the LGU ni dia kena fikirkan lah. Dekat mana water source tu nak alihkan atau buat bigger water catchment ke, dan pastikan maybe development yang baru-baru ni ada water catchment yang lain kan. Dan pada yang penduduk pula, kita kena ajar dia ataupun kita kena galakkan dia untuk merancang jadi ada kesiapsiaga sikit lah. Jadi kalau semalam saya cakap dengan beberapa orang kampung kat situ lah, saya kata
kalau you tengok dulu dah kena 6 tahun dulu katakanlah. Sekarang ni dah kena sekali lagi. Kebarangkalian nak kena lagi ni amat tinggi pada saya lah kalau nak kena lagi. Jadi intensi hujan pun ya, makin lebat. makin banyak. Jadi lepas ni dia kata saya fikir Kena buat sesuatu. kita kena buat sesuatu lah. Boleh jadi kita kena pastikan bahawa keadaan rumah tu boleh raise the level. Kalau kita tak dapat, kita kena ubah cara perkakas dalam rumah, electrical area ke macam mana, barang-barang tu simpan dekat macam mana kan. Ini adalah benda yang paling asas sekali kita buat. Jadi untuk minimize the cost of being dalam flood damage tu lah. Mengurangkan kerosakan dan kerugian Itu mereka. ya. Kalau tidak nanti benda tu tak habis. Macam mana? Untuk kualiti hidup, sebahagian juga yang biasa Cik Mano buat. Apatah lagi post pandemik ni lah. Orang Johor ramai terkesan. Hilang pendapatan, hilang kerja, tak boleh ke Singapura dan sebagainya. Jadi kalau dipilih sebagai adun, apa tawaran Cik Mano kepada kelompok ini, terutamanya ramai dekat anak muda ni yang undi 18, pendaftaran automatik, dan mereka ni baru bergraduan ataupun baru nak cari kerja tak ada dan sebagainya. Cik Mano? Ini bukanlah isu di Keluang saja. Ini adalah isu negara. Semua. Pada saya, satu, saya kena tengok Keluang ni macam mana saya nak dengan secepat mungkin ni saya berdapat increase food traffic dekat Keluang ni. Kalau saya dapat increase food traffic dekat Keluang ni, dari dalam dan dari luar ni, bermakna adalah increase of sustainability lah, economic sustainability tu dah ada lah. Dan dengan nak buat increase food traffic ni, saya kena tengok aset Keluang macam mana. Ada guna lambaknya ada, Keluang Coffee kat sini, ada beberapa tempat tu kan. Increase these areas, dan saya tengok mana Keluang ni banyak hotel. Jadi dengan ada ni kita boleh lah. Satu, pelancongan lah. Rasa saya pelancongan will be a very key role dalam menaikkan ekonomi Keluang. Dan dia punya ROI tu cepat. Ya, betul. Ya, cash flow in, and then cash flow dia masuk balik tu, timah balik tu. Dia trickle tu banyak panjang. Satu lagi tu saya tengok kita kena menjana balik ekonomi dengan menggalakkan ekonomi yang sama, bukan buka ekonomi baru. Maksud saya, kalau ada kedai dekat sini yang dah tutup kerana ni, janganlah kita buka kedai lain yang lain ni untuk orang lain ni. Jadi maknanya bagi peluang pada orang ni buka kedai yang sama. Bila dia dah boleh sustain balik ni, bila there's more foot traffic, other business will naturally come in. Yeah, and then because the competition will only arise when there is good business. If not dia tak ada foot traffic langsung, jadi business tu dia tak boleh sustain. Kalau dia pelanggan di 100 orang tu 100 orang je lah. Yang kita nak pelanggan di 100 orang. Dulu sekarang ni pelanggan dia 300 orang macam gitu. Menarik. Kalau bercerita dengan orang yang berada di lapangan, dia petik jari je dia tahu. Cik Mano, okey. Sedikit pesanan untuk pengundi mahkota, mengapa kena pilih Cik Mano, kenapa perlu pilih warisan untuk pelaraya 12 hari bulan ni. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Muhammad Nur Sulaiman dari Parti Warisan. Undilah saya kerana saya boleh membawa, insya-Allah saya boleh membawa perubahan kepada Keluang ini untuk menjadi seorang duta pelancongan untuk Keluang ini. Rasa saya Keluang ni banyak aset dia, banyak resources yang kita boleh timba dan kita boleh majukan daerah Keluang ni dengan seberapa besar yang kita boleh. Banyak lagi perkara yang kita boleh buat kat Keluang ni. Kalau diberi peluang, insya-Allah saya bersama-sama warga-warga Keluang ni akan berganding bahu memajukanlah daerah Keluang ni. Selain daripada itu, saya juga melihat ada beberapa tempat di Keluang ni yang perlu diperbaiki. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membaikilah kawasan tempat-tempat. Terima kasih. Cik Mano Sulaiman, calon warisan untuk DUN
N29 Mahkota di Keluang ini. Jadi itu sahaja dengan membawa agenda kelestarian, agenda masyarakat berdaya tahan. Saya rasa ini suatu yang baru ditawarkan oleh calon dalam pelaraya, mana-mana pelaraya. Dan Encik Mano wajar diberi pilihan oleh penduduk di Dun Mahkota Keluang ini. Itu saja bersama saya Nazrika dan Encik Mano Sulaiman di Mahkota. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Johor Memilih. Terima kasih.